Okey, Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan pada petang ini. Perkara pertama yang saya nak sebutkan pada petang ini adalah berkenaan dengan anggaran perbelanjaan pembangunan, iaitu di bawah tajuk maksud P42 untuk Kementerian Kesihatan, satu peruntukan yang besar, 3 bilion 879 juta dibelanjakan untuk membiayai bekalan berubatan fasiliti. Saya nak tanya pada kerajaan, apakah jenis fasiliti yang terlibat untuk tambah baik, untuk menaik taraf dan sebagainya. Tak ada masalah. Sebab kita tahu, pada tahun lepas, kita masih dibayangi oleh pandemik COVID. Jadi sudah pastinya belanja sebegini adalah wajar dibelanjakan. Cuma detail dia macam mana. Dan adakah 3.8 bilion ni termasuk dengan kos vaksin tersebut? Itu yang saya nak tanya. Dan berkenaan dengan KKM, satu perkara yang saya nak kemukakan ialah berkenaan dengan kekecewaan saya. Saya nak sebut secara terus terang on record dalam Dewan ni. Saya baru mendapat jawapan bukan lisan daripada Kementerian Kesihatan yang mengatakan bahawa pakej penjagaan COVID-19 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun lepas dah hampir 6 bulan untuk Parlimen Rasa sejumlah 546 keluarga B40 yang layak untuk mendapat kit tersebut. Tapi setakat 10 Mac hanya 80% yang dapat. Kenapa lepas 6 bulan hanya 80%? Mana pergi 20% lagi? Bila nak dapat? Jangan kita bagi kit yang sebegini yang harganya RM100 lebih pun nak tunggu sampai 6 bulan tak bagi-bagi. Ini bukan cara dia. Jadi saya mohon satu penjelasan berkenaan dengan perkara ini. Bukan saya nak bantah bajet tambahan ni sebab tak boleh bantah. Bantah pun tak guna. Ini adalah berkenaan dengan belanja yang telah dibelanjakan pada tahun lepas. Ya, bukan untuk tahun ni. Jadi saya nak satu penjelasan. Kenapa kit yang sebegini untuk keluarga B40? Jadi apa gunanya kita mempunyai belanjawan yang besar? Dikatakan untuk bantu B40, akhirnya benda tu tak kesampaian kepada penerima yang wajib. Perkara kedua, Tan Sri Speaker, di bawah maksud B4 SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Ni Tan Sri Speaker paling arif, lebih arif sebagai mantan pengerusi SPR. Saya nampak 67.7 juta untuk PRN Sarawak. Tahun lepas kita tahu itu belanja tambahan daripada belanja yang telah dibajetkan, dianggarkan sebelum ni. Tak ada masalah. Kos dia meningkat, logistik meningkat dan sebagainya, itu kita fahamlah. Cuma satu, kenapa PRN Melaka yang telah diadakan pada 20 November lepas tidak dimasukkan? Itu tahun lepas. Kalau Johor tu saya fahamlah. Johor tu baru aja lepas. Untuk tahun ni 2022. Kenapa yang Melaka tu, apakah kerajaan negeri Melaka nak tanggung sendiri? Rasanya tidak. Sebab ia adalah di bawah pusat, di bawah SPR. Jadi kenapa jadi macam ni? Apakah ini menunjukkan kepada kita? Membawa maksud yang tersirat bahawa satu lagi bajet tambahan akan dibawa ke dalam Dewan Yang Mulia ni pada persidangan bulan Julai yang dijadualkan. Kalau sidang do on lah. Jadi saya rasa kalau kita serius dalam perkara ni, bawa hari ini kita bentang, kita bahaskan bersama. Kita nak tahu berapakah kos sebenar untuk PRN Melaka yang tak sepatutnya diadakan ketika itu. Tetapi disebabkan oleh kepentingan politik pihak tertentu menyebabkan, saya rasa berpuluh juta sekurang-kurangnya telah dibelanjakan. Jadi saya mohon penjelasan kenapa tak dibawa bersama. Seterusnya untuk perkara B11, iaitu subsidi petroleum, lebih 4 bilion. Disebutkan di sini, ia termasuk untuk memberikan subsidi kepada harga petrol, harga minyak untuk pasaran runcit. Saya nak tanya, kita ni selain daripada import minyak, kita ni pengeluar minyak, kita ni ekspor minyak. Jadi, bila harga minyak sedunia melonjak tinggi, kita dapat untung banyak. Saya nak tanya MOF, apakah lonjakan harga minyak mentah sedunia pada ketika ini menguntungkan kita? Berapa banyak keuntungan tambahan yang kita dapat daripada unjuran asal ketika kita buat bajet berbanding dengan subsidi yang kita berikan khas untuk produk petroleum runcit? Itu soalan ringkas saya yang mohon jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya percaya Timbalan Menteri ada jawapan. Dan perkara seterusnya, tajuk terakhir, Tan Sri Yang di-Ketua, saya mohon
2 minit tambahan. Sebab kalau bercakap dengan pelitup muka tu, sebagai satu teladan yang baik, saya mohon bagi bonus sikit, Tan Sri. Sebab yang lain tu semua buka pelitup muka, saya perhatikan. Saya lah satu-satunya. Kalau ada pengundian, saya kalah lah. Itu pun dah rugi 20 saat. Jadi saya mohon tambahan. Terima kasih Tan Sri. Di bawah tajuk maksud B25, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Berguna, sebanyak 539.6 juta diberikan untuk subsidi dibawa untuk menstabilkan bekalan untuk dan harga minyak masak. Kita tahu ia kebanyakannya untuk minyak masak dalam paket RM2.5. Cuma masalah dia kekurangan bekalan berterusan, termasuk tahun lepas. Ni sahabat saya, Menteri Yang Berhormat Menteri Kabinet HGP sampai ketika ini. Jadi saya ulangi pada petang ni, tahun lepas ada berlaku kekurangan bekalan. Dan saya difahamkan punca dia adalah kelewatan MOF sendiri memberikan subsidi kepada pihak pengilang ataupun pembekal yang membuat packaging, yang menyebabkan bekalan tak cukup di pasaran. Tapi sasaran dia biasalah KBD HGP yang kena. Jadi saya mohon, saya nak tanya penjelasan daripada MOF sendiri. Kenapa ada lebih setengah bilion dikeluarkan masih tak cukup? Jadi kalau kita nak cukup, pastikan bekalan tu berterusan, tiada gangguan bekalan. Berapa banyak yang sepatutnya? Itu belum lagi telur dengan ayam yang saya nak sebut juga, ambil kesempatan pada petang ni. Sebab saya rasa pada ketika ini soal subsidi bukan setakat kita nak jaga minyak masak aja. Kalau dulu memanglah minyak masak, tepung, gula, itu kita faham. Tapi hari ini mungkin sayur-sayuran. Sebab harga sayur-sayuran melonjak satu ketika. Jadi apakah kerajaan mempunyai satu perancangan apabila harga dia naik, kos dia naik, bukan saja untuk membantu pengguna kita, tetapi untuk membantu petani kita sendiri. Jadi bagi subsidi kepada mereka yang terbabit supaya rantaian pembekalan daripada punca, daripada sumber sehingga kepada pengguna akhir berterusan, ada kesinambungan dan tidak terputus bekalan. Sebab saya rasa benda itu penting. Jadi pada petang ni saya nak cadangkan juga supaya kerajaan, khasnya MOF, saya mohon Timbalan Menteri boleh bagi jawapan yang yang progresif apabila menjawab nanti. Orang muda biasa progresif dengan idea yang baru. Kalau boleh biar pelitup muka dan juga kit ujian kendiri kita pun bagi subsidi supaya harga dia tidak meningkat. Sebab saliva kit harganya meningkat lepas tahun baru Cina hari itu, bila kes melonjak. Bulan Januari dia cantik, ada orang jual RM4 lebih. Tapi masuk Februari bila kes melonjak, harga naik. Itu yang kita tak nak. Dan kes masih tinggi. Dan kementerian sendiri, kementerian KKM, Yang Berhormat Menteri KKM sendiri menyarankan supaya RTK digunakan sebagai cara yang sewajarnya, mudah, murah dan senang dilakukan berbanding dengan PCR. Jadi saya mohon ada subsidi untuk kit ujian kendiri supaya ia akhirnya akan membantu usaha kita untuk sama-sama keluar daripada pandemik, masuk ke fasa peralihan endemik. Terima kasih Tan Sri Speaker atas saya rasa 3 ke 4 minit yang tambahan yang diberikan oleh Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya Yang Berhormat Tumpat, silakan. Terima kasih Tan Sri